Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Muhammad, nombor matrik 052145. Jadi, tajuk saya adalah pensyariatan wasiat dalam Islam. Pengenalannya, wasiat dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan wasa yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas mati. Dari segi istilah pula adalah merujuk kepada pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada pihak lain setelah meninggal dunia. Sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak dalam bentuk harta atau manfaat. Poin seterusnya, bermulanya pensyariatan wasiat dalam Islam ialah selepas penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Seterusnya, wasiat ini disyariatkan melalui nas Al-Quran, hadis amalan para sahabat dan juga ijma'. Pada peringkat permulaan Islam, seseorang itu diperintahkan berwasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat. Seterusnya, pensyariatan wasiat melalui Al-Quran, hadis amalan para sahabat dan ijma'. Pensyariatan wasiat melalui Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Namun kebanyakan para sahabat, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Ali, Ibnu Umar dan mazhab Sunni yang empat termasuklah mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahawa hukum wajib ini telah dimansuhkan dengan turunnya ayat-ayat Al-Mawaris, ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa, iaitu ayat yang secara khususnya menyentuh peruntukan bahagian-bahagian yang telah ditetapkan ke atas waris-waris dan pembahagian harta pusaka. Oleh itu, perintah wajib tersebut telah dimansuhkan. Namun, perbuatan wasiat itu menjadi satu perbuatan yang digalakkan, masih kekal, dan sebaik-baiknya hendaklah wasiat itu ke atas keluarga yang miskin atau anak-anak yatim yang tidak berhak mendapat harta pusaka. Seterusnya, pensyariatan wasiat melalui hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tiada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan dibiarkan hingga 2 malam, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, pensyariatan wasiat melalui amalan para sahabat. Dari amalan para sahabat pula menunjukkan mereka berwasiat dengan sebahagian harta mereka dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seterusnya, pensyariatan wasiat melalui ijma'. Dari segi ijma', telah berlaku ijma' di kalangan para fuqaha Islam semenjak dari zaman sahabat bahawa wasiat adalah harus, dan tidak pula diriwayatkan bahawa ada di kalangan mereka yang menolaknya. Seterusnya kita masuk kepada rukun wasiat. Terdapat 4 rukun wasiat yang perlu diraikan, iaitu yang pertamanya pewasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga perkara yang diwasiatkan, dan yang keempat serah, yakni ucapan. Seterusnya, hukum wasiat. Walaupun wasiat ini merupakan perkara sunat, akan tetapi hukumnya boleh berubah mengikut keadaan tertentu. Yang pertamanya, wajib apabila seseorang mempunyai tanggungjawab yang perlu ditunaikan, terutamanya yang berbentuk hak Allah, seperti zakat, kafarah,
dan haji yang dibimbangi tidak dapat ditunaikan sekiranya tidak diwasiatkan kepada seseorang untuk melaksanakannya. Begitu juga tanggungjawab berkaitan hak manusia seperti mempunyai harta yang diamanahkan kepadanya dan hutang yang belum diselesaikan. Seterusnya, haram. Haram apabila seseorang mewasiatkan sesuatu perkara yang diharamkan oleh syarak atau bertujuan untuk memudaratkan ahli waris. Dan yang ketiganya adalah harus, yakni jika dibuat kepada orang kaya sama ada daripada kaum kerabat atau mana-mana pihak dengan tidak mempunyai tujuan tertentu. Jika wasiat itu bertujuan untuk melakukan kebajikan dan menghubungkan tali silaturahim, maka ia menjadi sunat. Dan yang keempat, makruh. Jika pewasiat mempunyai harta yang sedikit, namun pada masa yang sama mempunyai waris yang miskin, yang sangat memerlukan harta, demikian juga adalah tidak wajar memberikan wasiat kepada orang fasik atau orang yang sering melakukan maksiat, kerana dibimbangi pemberian harta wasiat itu akan meningkatkan lagi kecenderungannya untuk melakukan maksiat. Seterusnya, syarat wasiat. Yang pertamanya, pewasiat hendaklah seorang yang baligh, berakal dan membuat pilihan sendiri untuk berwasiat tanpa dipaksa. Yang keduanya, pewasiat hendaklah pemilik sepenuhnya terhadap harta yang diwasiatkan. Yang ketiganya, Islam mensyaratkan harta itu hendaklah harta yang mutaqawwimin, iaitu harta yang boleh dimanfaatkan di sisi syarak. Seterusnya, harta yang ingin diwasiatkan itu mestilah tidak terikat dengan hutang yang ditanggung oleh pewasiat. Dan yang terakhir, harta yang ingin diwasiatkan mestilah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat. Jadi setakat itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.